Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers di Nizam Malik Page. Bersiaran secara langsung bersama-sama dengan saya Wani Tim Saha Masri dan kita bersiaran di dua tempat iaitu di Facebook page Nizam Malik dan juga di YouTube channel kita iaitu Saha Masri, dan make sure anda yang sedang menonton saya berikan respon anda dulu sebelum kita memulakan kita punya segmen yang sangat eksklusif dan sangat dinanti-nantikan. Okay, so kepada anda yang sedang menonton, apa kata anda klik like dulu, klik komen, dan jika ada apa sahaja soalan anda, boleh nyatakan soalan anda di ruangan komen di bawah dan bantu saya untuk klik share, okay, supaya perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi yang akan menonton secara live ataupun mungkin akan tonton secara tontonan semula. Okay, so saya nak tengok komen-komen anda dulu. So siapa yang tengah menonton ni boleh komen-komen, boleh respon, suara okey tak, line okey tak. Okay. Oh, ada yang cakap internet coverage not so good sebab dekat Johor Bahru ni hujan dengan sangat lebat. Jadi mungkin ada masalah lain, tapi saya harap anda tak ke mana-mana. Stay tune saja. Kita tim Saha Masri di belakang tabir akan segera fixkan technical issue ataupun technical problem ini, alright? So hari ini sebenarnya saya nak bawakan anda tetamu jemputan yang sangat-sangat eksklusif, yang sangat-sangat ternanti-nantikan. Sebenarnya bila saya diberi tugas untuk handle this SMS session, orang pertama yang terlintas dekat fikiran saya adalah beliau ini, alright? Dan apa yang membuatkan saya mengingati beliau sebagai orang kata tetamu jemputan yang sepatutnya wajib ada dekat dalam SMS ni because of posting-posting yang beliau sharekan dan kesudian beliau dalam share bukan saja beliau punya orang kata journey, tetapi macam yang anda sendiri tahu, okay, kita punya caption puteri beliau juga, puteri sulung beliau which is anak beliau. Jadi kita nak orang kata anda dapatkan info-info ini bukan saja memberi semangat kepada anda yang mungkin newbie saham di luar sana, tetapi memberi semangat juga kepada anak muda yang mungkin sekarang tak tahu langsung pasal pasaran saham Bursa Malaysia, tak tahu langsung tentang pasaran saham di Bursa Malaysia boleh buat keuntungan. Dan saya sebenarnya excited sangat untuk panggil kita punya tetamu jemputan yang sangat eksklusif untuk di talian lah. So sebelum itu saya nak anda komen-komen dulu dan apa kata anda komen ready dekat ruangan komen di bawah sebab saya hari ni excited, dia sangat lain macam. Jadi saya perlukan respon daripada anda. Siapa yang tengah menonton ni berikan respon anda. Siapa yang tengah menonton boleh komen ready. Kalau ramai yang menonton, semua kena komen ready, okay? Sebab kalau tak ready nanti kita tak boleh panggil tetamu jemputan kita untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini, alright? Jadi komen ready. Boleh tak ready semua? Okay. Assalamualaikum, line clear. Ramai yang join hari ni tetapi kita nak ramaikan lagi dengan cara anda klik share ataupun mention at least 5 orang rakan-rakan anda supaya mereka dapat perkongsian daripada manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, okey? Ramai yang dah ready. Saya pun dah tak sabar sangat sebenarnya ni. Okey? Boleh teka tak siapa yang akan kita panggil untuk segmen SMS ini? Boleh, siapa yang tahu boleh teka, boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Kalau betul tekaan anda, kita jalankan sesi SMS. Kalau salah tekaan anda, maknanya tiadalah SMS pada hari ini. Okey? Saya nak tengok siapa yang betul-betul ready ni, mesti dia dah tahu siapakah tetamu jemputan kita. Jadi saya tak dapat lagi komen anda. Mungkin boleh komen siapakah agaknya tetamu jemputan kita pada hari ini. Tapi saya nak bagi hint sikit. Beliau seorang wanita. Sebab tu saya pakai merah sebab saya semangat nak panggil kaum saya juga. Saya Wani, saya nak panggil wanita. Okey. Wanita cantik manis orangnya, lemah lembut orangnya, dan yang paling best
beliau merupakan seorang full-time trader. Kalau yang tak tahu full-time trader tu, saya bagi tahu, full-time trader ni mana kalau macam kami wanita-wanita ni, orang kata suri rumah. Tetapi tidaklah, kita panggil dia full-time trader, alright? Okay, jadi saya nak panggil, ramai pun dah panggil sebenarnya. Dah sebut pun namanya. Tuan Fauzi ada, Tuan Faris ada, semua dah tahulah. Jadi saya tak bolehlah nak tipu. Okay, memandangkan anda betul-betul alert dan betul-betul excited untuk saya panggil tetamu jemputan yang sangat eksklusif ini, apa kata kita panggil Puan Rina Rosli yang sekarang ni berada di talian. Dah ready dah pun. Okay, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum Puan Rina. Hai, Waalaikumsalam Wani. Okay, so Assalamualaikum Puan semua. Rina, dengar tak suara saya dengan jelas? Line internet okey tak? Dengar, Okay, jelas Wani. Okay, so Puan Rina dah ready tak dengan soalan-soalan yang kalau bukan soalan daripada saya, soalan daripada penonton? InsyaAllah Sebab diorang ready. nak dengar Puan Rina ni sebenarnya. InsyaAllah Alright. ready. Okay, so sebelum tu saya dah perkenalkan diri saya, tapi saya tak perkenalkan lagi Puan Rina. So apa kata Puan Rina perkenalkan diri Puan Rina, mungkin nama Puan Rina, mungkin pekerjaan Puan Rina. Tadi saya dah bagi tahu full-time trader, tapi Puan Rina boleh explain lagi. Kalau tak sensitif, umur Puan Rina. Sebab mana nak tahu, nampak kita macam sebaya je. Lala, jangan bagi soalan yang susah Okay, silakan Puan Rina, perkenalkan diri dahulu. Okay, hai semua, Assalamualaikum. Nama sebenar saya Zarina binti Rosli. Kalau nama glamour kat FB tu Rina Rosli. Okay, saya berasal daripada Shah Alam, zon kuning zon kuning. Alamak. Zon kuning. Itulah aduh. Dan saya berumur, malulah nak bagi tahu umur ni, tapi tak apalah sebab siaran ni eksklusif, so tiada rahsia antara kita. So umur saya 45 tahun this year Wani. Alamak, kenapa nampak macam sama umur je kita ni? Ya ke? Alamak, mana ada. Gaya Tua betul. Wani. Tak ada, dah tua. Tidaklah. Okay, kalau kita orang perempuan, umur tu is just a number. Just a number. Kita nak sedapkan hati je tu. Okay. Alright. So itulah dia Puan Rina. So Puan Rina, boleh bagi tahu pekerjaan Puan Rina sebenarnya apa? Okay, asalnya saya seorang suri rumah semasa Wani. Super trader tu baru saja terlibat dalam bidang saham ni. Tapi sebelum ni saya suri rumah semasa. Oh begitu. So sejak bila Puan Rina berkecimpung dalam bidang saham ni? Okay, sebenarnya saya bermula dengan saham global Wani, last year. Saya bermula dengan saham global. Saya memulakan langkah dalam dunia saham ni dalam saham global. Yang mana dah berapa kali suami saya ajak saya join saham. Dah lama dah dia suruh saya duduk dalam dunia saham ni, tapi saya tak minat lah Wani. Sebab bagi saya ni saham ni membosankan. Tak ada apa yang indah dalam dunia saham ni. Kan, negatif saja tentang saham ni. So bagi saya dia membuang masa, membosankan. Dia tengok graf, tengok carta kan. Tak ada apa yang menarik lah bagi saya saham ni. Last year ke fikir macam tu? Ya, last year. Saya bermula dengan saham global dan dekat situ pun dah ada jugalah beberapa profit yang saya buat. Okay, lepas saya bermula dengan saham global tu, saya nak cuba pula dengan nak cuba trade saham bursa pula kan. Tapi saya takut sebab saya tengok syarat-syarat nak masuk tu mesti orang yang zero knowledge. Jadi saya takut nak ketuk pintu saham mastery ni. Kan, jadi saya cuba je lah, nasib dah. Kalau dapat lah, tak dapat tak apalah kan sebab syarat dia tu menggerunkan lawan ni. Apakah syarat-syarat yang menggerunkan? Lepas tu syarat dia orang yang dah pandai trade tak boleh join. Oh begitu. Jadi kenapa Puan? So kita dah trade global. Ya Puan? Macam mana ni? Okay, jadi macam mana Puan dah pandai trade global, tiba-tiba nak masuk pasaran saham bursa Malaysia? Saya nak mencuba Wani, saya nak tahu, saya nak mahir dalam kedua-dua sekali. Saya nak mencuba.
Oh, start daripada nak mencuba lah. Saya nak mencuba. Okey, lepas tu saya masa tu susah jugalah saya nak mencari guru yang boleh trade saham. Sebab saya dah selesa dengan guru dekat global tu. Dan saya nak cuba berusaha pula. Actually dia tak jauh beza pun, lebih kurang sama je kan. Cuma ada punya istilah-istilah tu je lah yang berbeza kan. Jadi saya cuba mencari guru yang sesuai untuk saya, untuk saham bursa. Saya dah dapat 2 guru, tapi yalah saya kecewa lah dengan guru yang kedua-dua guru tu sebab dia tak menarik langsung, penyampaian dia tak menarik langsung dan membosankan. Jadi saya cari minta Allah tolonglah datangkan saya seorang guru yang, sebab saya dah burn duit dekat 2 orang coach ni, saya tak perlulah sebutkan seburuk-buruk dia pun dia guru tetap, guru kita yang perlu kita santuni kan. Jadi kecewa sebab duit dah habis kan, tersilap mencari guru dan saya terpaksa membayar harga kerugian tu lah. Kalau boleh saya tahu berapa agak-agak anggaran lah kerugian tu lah apa kata. Riban jugalah. Wow, takut pilih guru je tu dah riban jugalah kan. Tapi tak apalah, mungkin itulah kata yuran yang harus saya bayar, yuran kesilapan yang harus saya bayar, yuran kerugian yang harus saya bayar. Jadi saya teruskanlah pencarian dan saya nampak Tuan Nizam Malik ni dekat YouTube. Saya nampak dekat YouTube, saya betul-betul terpikat dengan PR dia. Suami saya pun puji PR dia, very good PR lah dia. Very good PR. Dan penjelasan dia saya tengok sangat ringan, sangat simple, sangat memudahkan dan tak melirik-lirik panjang-panjang, tak. Tengok video dia yang kata saham bermula dengan 40 sen hingga ke 80 sen. Itulah dia. Dan selepas daripada tu saya pun terus apakah gerangan coach yang handsome ni. Dan teruslah teruslah usaha mencari mana. Okey, dapatlah dia punya FB kan. So saya daripada situ saya teliti apa dia tu, saya follow dia punya video dan sangat menarik. Saya rasa inilah guru yang saya cari selama ni. Tapi saya start dengan kelas online yang harga RM37 tu, yang bersiaran selama 3 jam tu ni. Program UB Saham online kan kata silap saya. Yang harga RM37 tu, kalau nak masuk tu kena bayar kan? 3 jam. 3 jam. Itu masa bulan bila tu kan, kalau puan ingat balik? Dalam penghujung bulan 6 macam tu lah lebih kurang. Penghujung macam tu. Penghujung bulan 6 macam tu kan. Lepas tu saya rasa tertarik lah dengan dia. Walaupun 3 jam dia bersiaran, saya langsung tak berkelip mata. Maksud saya tak mengantuk, saya tak bosan. Saya boleh layan sampai 3 jam tu, sampai habis. Lepas tu saya kata, wow, dia kata inilah orang yang saya cari. Alhamdulillah Allah dah pertemukan. Saya kecewa dalam hati, Allah sajalah yang tahu kan. So saya minta Allah tolong datangkan saya seorang guru yang saya nak. Selesa. So alhamdulillah. Saya selesa dengan cara penyampaian dia dan dia terlalu simple. Lepas tu saya pun sign up untuk KSM kan, lepas grup tu saya terus sign up ke KSM dulu. Saya tak di-invite ke dia terus ke KSM masa tu dan RM67 harga dia kan? Betul. Dan daripada situ saya tengok dia punya video satu-satu. Video dia macam budak tadika. Yang kalau untuk newbie tu memang sesuai sangat lah. So kalau nak start memang tak tahu apa-apa, langsung tak tahu apa-apa, elok tengok tu dulu. KSM tu kita go through one by one. Video dia memang cukup lengkap, cukup ringkas, cukup meringankan otak, meringankan kepala kita lah, taklah berat-beratkan kepala kita.
terlampau teknikal sangat tak ada. Dia ajar satu-satu dulu. Dia tak pergi pada teknikal dan dia ajar satu-satu macam ABC. Macam tu. Macam sekolah tadika dulu, belajar ABC dulu. Macam tu lah. Dia ikut flow Dan, lah. dia ikut flow dulu. Okay, kita dah kenal KSM ni kira macam salam perkenalan dia kan. Okay, bila saya dah tengok tu, okay dah faham sikit. Lepas tu barulah saya join PSM. So dekat PSM tu saya tengok video dia satu-satu tanpa skip pun video dia. Saya punya cara belajar, sebab saya tahu video ni akan disimpan kan, lama kan, dia tak akan delete video ni kan. Jadi saya ambil masa satu round tu, saya dengar je. Saya dengar dengan teliti, dengar fokus dengan video dia. Saya tak menulis dulu. Saya nak habiskan dulu semua video dia, saya tak menulis. Sebab bagi saya kalau menulis tu satu gangguan untuk saya lah, sebab saya nak fokus kan. Dan saya dengar sampai habis video dia. Okay, dengar dulu video dia satu round tu, dengar sampai habis, fahamkan satu-satu, jangan skip dan tak buat apa-apa dulu, dengar dulu sampai habis. Okay. Lepas tu kali kedua barulah saya dengar sambil saya menulis. Okay, saya menulis sebab sementara nak menunggu akaun M+ tu siap. Jadi saya rasa bersyukur akaun tu lambat siap. So sampai bagi saya kalau siapa yang akaun M+ dia tak siap, janganlah bersungut. Sebab masa ni lah masa yang terbaik untuk kita teliti satu persatu kan. Satu persatu baru kita macam tak cukup juga dekat PSM tu sebenarnya. Walaupun kita rasa dia dah lengkap, tapi tak cukup sebenarnya. Kita kena dengar dia punya weekly live tu. Sebab itu ada tambahan-tambahan. Kena dengar dia punya, cubalah. Kadang time dia buat review saham tu ada yang bekerja, cubalah dengar kalau ada masa tu. Dengar. Lepas tu kalau dia share dekat page tu, cuba luangkan masa juga tengok. So bagi saya, Tuan Nizam ni kan dia suka buat kejutan tau. Tiba-tiba je ada. Kan macam apa yang ada dekat PSM tu, kadang-kadang tak ada dekat apa yang dia ajar dekat WFL tu kan. Kadang-kadang kita belajar, tak ada pun benda ni dia cakap dekat PSM, tak ada pun benda ni. So dekat sesi-sesi tambahan itu ada kan. So bagi saya Tuan Nizam suka buat surprise, suka buat kejutan. So bagi saya kalau tak follow rapat-rapat, tak alert dengan dia punya video tu, rugilah. Sebab ada video yang dia simpan, ada video yang dia faham, ada video yang dia simpan, ada video yang dia tak simpan lah. Okay, macam ni, apa daripada story Puan Rina, satu yang saya suka dan saya boleh puji tentang Puan Rina adalah Puan Rina ni sebenarnya sangat committed tau. Dia sangat committed. Apa yang boleh saya nampak, tadi pun ada mainkan dekat screen, Puan Rina ni memang kalau setiap kali weekly Facebook live ke, mana-mana live Tuan Nizam yang mengejut-ngejut ke, Puan Rina ni sangat committed untuk luangkan masa. Masalah ramai orang adalah dia tak nak follow rapat-rapat mentor dia. Itu yang silap. Sebab itulah kelebihan ni, walaupun masa yang singkat sebenarnya kan, Puan Rina masuk NSMO bulan 6, lepas tu bulan masuk PSM, sekarang baru bulan 10. Sekiranya masa yang singkat lah. Ada orang ambil masa bertahun-tahun baru boleh jadi seorang trader yang boleh buat profit konsisten. Tapi Puan Rina ni sebenarnya masa dia singkat dan dia boleh cepat catch up dengan cara committed dan komitmen yang Puan Rina bagi, sebenarnya yang membuatkan Puan Rina siapa Puan Rina sekarang sebenarnya. Itu yang saya boleh puji, sebab saya tengok sebenarnya bukan Puan Rina saja, even ada orang pun dia memang nak follow tapi disebabkan dia tak nak bagi komitmen. Kalau macam kan Tuan Nizam buat lah kadang-kadang terkejut-terkejut, tiba-tiba surprise kan, kadang-kadang kita macam biarlah dulu. Tapi Puan Rina komitmen yang diberikan dan dia betul-betul, kalau boleh saya katakan, Puan Rina ni betul-betul hormat pada guru lah, mentor cikgu yang membuatkan siapa Puan Rina sekarang ni. Kalau boleh tengok dekat screen betapa orang kata sangat komitmen. Saya sebenarnya dah stop betul-betul Puan Rina dekat Facebook Puan Rina. Puan Rina punya
Mana dapat tu profit tu? Saya amazed lah sebenarnya. Saya amazed. Sebabkan dengan catatan nota betapa semangatnya Puan Rina mendalami ilmu saham, itu yang membuatkan beza Puan Rina dengan orang-orang yang lain yang mungkin sekarang newbie, nak belajar, nak berjaya, nak tambah pendapatan, nak jadi trader yang berjaya, nak buat profit, tapi dia tak bagi komitmen dia. Tak macam Puan Rina. Maksudnya kalau nak ikutkan tempoh masa Puan Rina ambil belajar tu tak adalah panjang pun. Ada orang ambil sampai setahun baru dia boleh buat profit. Tapi Puan Rina Sebulan. walaupun akaun CDM Plus tak siap lagi pun still manfaatkan masa. Ada orang mengeluh, alah akaun CDS lambatlah siap, satu bulan lah tak boleh trade lagi lah. Semua buat alasan macam tu. Tapi Puan Rina walaupun akaun M Plus tak siap pun dia punya positif dia tu ambil masa ni belajar. Itu yang anda kena contohi sebenarnya. Kalau contohlah mungkin ada newbie sekarang dia punya akaun CDS tak siap-siap. Dia pun mengeluh tak boleh trade lah dan sebagainya. Tapi contohi Puan Rina, masa ni lah yang anda kena gunakan untuk gunakan Kumpul input dulu. Betul. Alright. Kumpul input dulu. Puan Rina, tadi saya ada perasan dekat skrin tunjuk yang yang nak banyak duit tu, boleh mainkan tak di belakang tabir? Tim saya masih boleh carikan tak? Apa tu? Macam mana tak dengar? Nak banyak duit tak silap. Tadi saya ada perasan mainan yang ada tak? Boleh carikan tak? Saya macam tertarik lah dengan yang tu. Yang ni. Apakah surprise yang menantikan anda tahun depan? Rina, kejutan kamu adalah banyak duit. Puan Rina boleh sharekan sikit. Banyak duit tu dari segi apa? Daripada mana banyak duit tu? Itu permainan tu Ani. Bukan betul FB tu. Tak adalah itu. Kebetulan pula kan. Kita memang berdoa lah pada tahun depan adalah aim saya tersendiri. Okey Wani, bila usia saya dah 45 tahun ni, saya dah berniat saya tak nak terlampau sibuk bekerja sampai badan kita rasa penat kan. So, bila badan kita dah rasa penat, dah terlampau sibuk, kita tak ada nak beramal pun, orang kata letih kan. Orang kata nak beramal pun, solat pun kita akan jadi terpaksa lengah-lengahkan sebab kita penat bekerja. Dan orang kata kita nak bangun malam tu pun, orang kata pun susah juga sebab kita terlalu penat kan. Jadi saya rasa usia saya dah 45 ni Wani, saya rasa saya nak banyakkan masa berehat dan beramal, tapi saya ada duit. Tapi saya ada income yang banyak. Itu yang saya niatkan Wani. Saya nak rest, saya nak income yang banyak. Bukan rest untuk saya, mudah untuk saya dekatkan diri dengan Allah lah. So umur 45 nak cari apa lagi Wani kan? Okey, saya nak tanyalah satu soalan. Memandangkan Puan Rina dah cakap macam tu, ada orang tanya dengan saya, saham ni boleh buat kaya ke? Boleh ada duit ke? Boleh banyak duit ke? Apa pendapat Puan Rina berkenaan tu? Since Puan Rina pun full time trader, dan adakah pendapat Puan Rina kata yang saham ni boleh buat duit ke? Boleh jadi kaya ke? Boleh dapat sumber pendapatan ke? Apa pendapat Puan Rina berkenaan tu? Okey, kaya ni kan satu perkara yang subjektif kawan ni. Kita tak tahu apa maksud kekayaan yang sebenar kan. Tapi kalau nak kata hidup selesa tu, insya-Allah sebenarnya kita trade saham ni bukannya bergantung dengan kepandaian kita, tak Wani. Kita sebetulnya kita perlu, yang pertama sekali kita perlu jaga perhubungan dengan Allah sebab dia yang maha memberi kan. Sehebat mana pun kita trade saham, sehebat mana, sebanyak mana pun duit kita, sehebat mana pun kita, kalau dia tak izinkan kita untuk dapat rezeki dia, kita takkan dapat. Suka tak suka, by hook, by crook, you kena juga jaga perhubungan you dengan Allah. Sebab saya pernah hidup dua dimensi tau Wani. Hidup dua dimensi, dimensi ni, okay, hidup bertuhan dan hidup tak bertuhan. Lain sangat. So ni apa kata pengalaman saya lah. That's why saya selalu kata tajuk tu satu keajaiban. Nak masalah selesai dengan cepat, you memang kena tahajud lah. You cuba jaga perhubungan dengan Allah sebaik mungkin lah. Bukan sebab kita jadi dapat profit yang besar-besar tu sebab kita pandai, tak. Itu hanya orang kata alat saja, alat saja. Tapi keizinan tu daripada siapa kan? Suka tak suka memang kita kena
dekatkan diri daripada dia tu, dia memberi atas kesudian dia. Dia sudi memberi pada kita. Kita profit kerana dia sudi memberi. Okay, betul. Alright, so saya harap anda dapat sesuatu daripada Puan Rina. Di sebalik jawapan Puan Rina sebenarnya ada satu nasihat juga untuk kita semua, betul tak? Dan saya harap anda pun dapat orang kata terima nasihat ini sebagai satu pedoman untuk anda. Dan saya ada nampak di komen-komen, ada baca semua cakap terinspirasi saya dengan Puan Rina Rosli, terbaik. Semua suka sebenarnya dengan penceritaan perkongsian Puan Rina, dan sebenarnya saya nak buka juga soalan. Kalau anda ada soalan nak bertanya, okay, anda boleh nyatakan apa saja soalan anda. Nanti di hujung sesi kita ni saya akan buka soalan dan saya akan bacakan. Puan Rina akan membalasnya lah. So kepada anda, jangan segan untuk bertanya, boleh nyatakan apa saja soalan anda, alright? Dan juga bantu saya klik like dan juga share untuk dapatkan lebih ramai lagi orang menonton supaya perkongsian ini memberi manfaat lebih ramai lagi orang, okay? So saya nak tanya next question saya adalah berapakah modal Puan Rina bermula? Sebab Puan Rina pun pernah terlibat dengan global kan, dan bila terlibat dengan saham, pelaburan saham di Bursa Malaysia, berapakah modal yang Puan Rina gunakan, dan juga sekarang dah scale up kepada modal berapa? Macam tu. Silakan Puan Rina. Saya bermula dengan modal yang kecil di luar ni. Saya start dengan 100, saya dapatlah profit dalam RM15 pernah. Tapi yang kecil-kecil tu tak payahlah tunjuk, malu lah. Saya memang malu nak tunjuk saya punya profit sebenarnya dekat grup pun. Bukan kedekut lah, segan. Bila orang tanya pasal modal tu. Biasa kalau saya tutup saya punya modal tu, sebab modal kan saya malu sebab untuk modal yang last kali saya dapat profit yang besar, modal dia boleh tahan jugalah. Sebab saya main induk, saya bukan main warren. Saya belum mahir lagi nak main warren dan saya belum bersedia nak main warren lagi. So induk, you all mesti tahulah dia punya modal bukan calang-calang lah. Kan kalau kita cakap pasal modal, dia orang takut kan, orang menegatifkan pula bursa ni kan. Tapi yang paling penting adalah anda kena follow lah, orang kata macam Puan Rina, dia follow the process. Kan kalau kita mula dengan modal yang kecil dulu, walaupun Puan Rina sebenarnya nak ikutkan dah ada pengalaman trade global, boleh je terus guna modal yang besar, tapi disebabkan Puan Rina ni follow the journey, follow the flow, dia gunakan orang kata modal yang kecil dulu untuk bermula. Tak kisahlah dah pernah trade global ke, dah pernah trade forex ke, tapi bila masuk dalam pasaran Bursa Malaysia, gunakan modal yang kecil dulu, sekarang baru boleh scale up kepada modal yang lebih besar lah, baru kita boleh nampak profit pun lebih besar, percentage pun lebih besar. So saya nak tunjuk sikit lah dekat anda di screen profit-profit yang Puan Rina pernah share kan. Kalau boleh anda tonton di screen sekarang, antara profit-profit Puan Rina. Puan Rina boleh ceritakan sedikit lah profit, orang kata kenangan yang manis, yang mana satu profit yang Puan Rina ingat dan dia menjadi satu orang kata semangat buat Puan Rina. Mungkin ada story di sebalik profit-profit tersebut. Silakan Puan Rina. Okay, profit yang 4K tu lah, itu yang terbaru tu. Setelah 2 bulan menanti tu. Setelah 2 bulan menunggu. Yang mana yang ni? Yang 4,000 tu, itu yang setelah 2 bulan menanti kan. Yang lepas tu barulah pertengahan bulan 9 hari tu tak silap, baru dapat profit lah. Alhamdulillah, wow, amazing. Tapi for your info Wani, saya belum merasa rugi saya belum pernah merasa rugi dalam saham bursa lagi. Tapi kalau untuk global tu pernah lah. Sebab saya tak rugi dari trade, belum rugi lagi lah, belumlah rugi lagi kan. Sebab tapi saya rugi dari kos tersilap pilih guru tu lah, saya rugi kat situ. Oh, itu pun dah berminggu. Mana tu Puan? Saya rugi dekat situ. Dan untuk global pun biasalah pernah rugi sebab baru-baru. Dan bila saya masuk ke pasaran bursa ni, saya masuk dalam keadaan saya dah bersedia. Saya tak nak mengulangi kerugian yang lalu. Rugi tu pasti kan. Tapi kita ada teknik bagaimana untuk mengurangkan kerugian tu, tak adalah sampai menangis rugi tu kan. Tak adalah sampai meratap hiba bila profit setakat 3%, 2% tu rugi, takkanlah nak meratap hiba kot.
kan. Tapi yang Dia saya betul-betul yang bukan saya trader ni, guru ni kan. yang Kalau saya orang yang saya yang pedih hati tu bila tersalah pilih guru lah. Saya invest kat sana banyak, kesilapan saya memilih guru itu je lah. Berusaha saya belum lagi belum ada rugi lagi lah, belum lagi, bukan kata tak rugi, belum lagi. okey, saya nak tanya satu soalan ni pun saya kira macam saya nak juga tahu sebenarnya. Okey, memandangkan Puan Rina ni sebenarnya dah pernah rugi, dah pernah ribu-riban salah lagi. Kenapa Puan Rina ni tak pernah give up? Apakah yang membuatkan Puan Rina ni semangat dia still lagi walaupun dah pernah trade global pun, pernah salah pilih guru pun, apa yang membuatkan Puan Rina punya semangat dia still sama sampai sekarang? Okay, macam Wani cakap tadi, macam saya cakap dengan Wani tadi, saya tak minat sebenarnya asalnya saham ni. Tapi minat tu datang kemudian bila saya dah masuk ke dalam dunia saham. Baru datang minat tu. Dia, saya taklah rasa saham ni taklah seburuk apa yang saya sangka selama ni, kan. Tak, rupanya dia enjoy sebenarnya. Kan, kalau kita ada orang yang guide kita, senang lah kan. Tapi kalau nak cuba-cuba sendiri tu memang tak boleh lah. Kan, sebab dah minat. Bila dah minat, kita buat benda tu dengan tak membosankan, dengan kita akan terus belajar. Dan saya bila saya dah dapat satu guru, satu guru yang saya rasa bagus, saya akan stay dengan guru tu. Saya tak akan lompat sana, lompat sini, cukup lah. Guru Pengalaman Puan global saya satu, guru untuk bursa satu. Ini dua guru yang terbaik saya lah. Biasanya kalau ada ramai juga guru-guru yang cuba add saya tu, saya ignore je lah, kan. Ignore je lah. Sebab saya rasa saya dah dapat satu guru tu, saya pegang, saya follow dia. Nanti pening tau kalau terlampau banyak guru, sebab guru yang ni akan ajar lain. Mana satu kita naik kelas, kita tak buat apa-apa. Kan, jadi pening nanti, jangan berat-beratkan kepala kita. Sebab Tuan Nizam ajar pun benda-benda yang penting. Tak semua benda kita pakai kan dalam saham tu, tak semua pun. Yang dulu saya belajar dengan seorang coach tu, berjela-jela belit-lirit sampai satu video tu sampai terlelap, tak habis satu video terlelap. Kan, dengan Puan Nizam ni video dia pendek sangat kan, lepas tu padat, dia ringkas, dia dah macam dia dah compress kan. Kita pakai apa yang perlu je, yang tak perlu tak salah ambil tahu kan, tak salah kita nak question tu, nak question ni, belajar je sampai, tak payah ambil question dulu kan. Go through satu-satu, faham. Kalau baru buat satu video, nak buat cuba lagi satu video, nak buat kan, tak habis lagi pun kan. So benda tu akan jadi tak lancar lah kan, kefahaman kita pun tak lancar kan. Kalau ikut betul-betul dia punya video daripada KSM sampai PSM tu, benda tu dah perfect dah sebenarnya tau. Kalau kata tak boleh buat tu, susah lah saya nak terima kalau tak boleh buat. Melainkan kalau dia mendengar video tu dalam keadaan fikiran melayang. Fikiran melayang tak fokus kan, tak fokus, fikiran melayang, tengok mata tengok tapi fikiran entah ke mana-mana, entah. So dia akan tinggal lah apa yang dia tak fokus tu. So memanglah tak boleh buat kan. So kalau lupa, ulang saya lah, ulang video tu pun dah lebih lah 3 kali kan. Kalau agak-agak lupa, main balik video tu mana yang lupa kan. Sebab video dia takkan buang. Setengah orang tu, coach tu dia akan buang video dia setakat berapa bulan dia akan delete semua kan. So kita bayar tu rugi macam tu sajalah kan. Lepas tu staff pula jawab pakai chatbot kan. So tak lancar lah kan. Macam sama Sri ni, staff dia saya tengok memang layan lah orang. Kadang-kadang serba salah juga, chat malam pun layan juga, WhatsApp malam pun layan juga kan. Nampaklah ikhlas daripada coach sampailah staff-staff pun memang nampak ikhlas lah nak mengajar. Memang ikhlas lah. Puan sekarang pun trade global lagi ke macam mana? Saya dah kurang sebab saya rasa saya lebih selesa dengan pasaran bursa sebab global tu saya serahkan pada suami lah kan. So profit kita bagi dua lah kan. Macam tu pula. Jom, profit kita bagi dua lah kan. Bagi dua juga? Untuk untung bursa saya punya seorang. Untung global kita bagi dua lah kan. Pandai tak? Alamak. Macam tu. Okay,
Sebenarnya apa pandangan Puan lebih khusus tentang mentor Tuan Nizam Ali? Sebab saya nampak Puan dah macam banyak sangat mentor kan. Mungkin sebelum ni pernah pilih mentor yang lain. Apa pandangan Puan yang buatkan Puan selesa dengan Tuan Nizam sendiri? Macam saya cakap tadi, Wani, dia punya PR dia sangat bagus. Penjelasan dia sebiji tersusun, ringkas, ringan, padat. Wah, Itu je. Tak melerik-lerik. Video dia pun tak sempat lah nak mengantuk kan. Oh, ada orang tanya soalan ni. Saya ambil jugalah. Nanti takut tak perasan. Okey. Dia tanya saya untuk Puan Rina, apa perbezaan bursa dengan global? Yang paling ketara lah bagi Puan Rina sendiri, pendapat Puan Rina. Macam mana Lebih tu? kurang sama je. Cuma dia gunakan istilah yang berbeza je. Istilah Mak Saleh dengan istilah orang Melayu, tu je beza dia. Cara sama, indikator dia tak gunalah indikator macam kita guna, dia adalah indikator khas je kan. So kalau untuk saham global ni, kalau saya nak ulas lebih lanjut tak sesuai lah sebab ini kita cerita pasal pasaran bursa. Sebagai saya tak banyak beza. Cuma istilah saja yang berbeza. Dan kalau sebab dia mata wang USD kan, kalau kita labur sikit pun dapat banyak, 4 kali ganda kan. Itu je lah beza dia. So Puan, kalau boleh mainkan dekat skrin, boleh kita pergi tengok dekat Facebook Puan Rina. Saya ada terperasan satu posting yang redha suami penting tu. Saya nak korek lagi sikit lah pasal tu sebenarnya. Sebab Puan Rina ni soalan dia soalan dia seram lah. Dia pun laju lah kita punya tim sama Sri buat kerja kat belakang tabir ni. Share sedikit tentang benarlah redha suami itu sangat penting. Mungkin ini pun jadi nasihat juga buat kami-kami ataupun anda-anda yang menonton, mungkin ada di antara mereka pun orang kata seorang isteri, bergelar seorang isteri. Jadi Puan Rina boleh juga share sedikit berkenaan dengan posting ini. Sangat tertarik. Saya dah like dah siap. Silakan Puan Rina. Benar, redha suami itu penting. Macam saya dah berkali-kali dia suruh saya trade saham, tapi saya tak minat kan. Dia kata kalau tak minat, saya nak buat tudung. So dia tak nak invest keluar modal. And then saya kata saya nak buat sabun homemade, dia tak nak keluar modal. Dia tak berminat lah. Sebab apa Wani? Sebab saya ada masalah kesihatan sikit kat pinggang saya. Dan saya tak boleh terlampau lasak sangat Wani. Kan, dia takutlah jika saya terlampau lasak sangat nanti efek pada kesihatan saya kan. Lepas tu saya nak buat sabun homemade lah. Dia kata dia tak nak keluar modal. Tak apalah kalau tak nak keluar modal, saya pun ada modal saya sendiri kan. Dan saya pergilah pergi belajar buat sabun homemade, buat serum, buat shampoo apa semua kan, dengan seorang farmasis tu. Daripada situlah saya buat juga. So dia tak dalam keadaan dia tak berapa redha, tak berapa selesa, tak berapa redha, saya teruskan juga, saya terus buat juga. Tapi yelah benda tu tak bertahan lama lah. Tiba-tiba tak lama tu saya sakit pinggang. Baru dapat seorang ejen je, saya memang tak nak ambil ramai ejen sebab masih baru lagi kan. Dan lepas tu saya sakit pinggang, lama saya sakit pinggang. Jadi saya tak boleh nak banyakkan, orang kata tak boleh nak productivity lah, terganggu lah productivity tu. Tak boleh aktif sangat lah kan. Lama-lama saya pun okay lah, tak apalah saya buat sikit je lah untuk jinjiran aja lah kan, sabun homemade saya kan. So daripada situlah saya bertanya pada Tuhan, apa sebenarnya laluan kekayaan saya? Di mana laluan kekayaan saya? Kan kita sebenarnya dah ada rahsia dah laluan kekayaan kita tu. Cuma kita kena minta lah. Kita kena korek lah rahsia daripada Allah tu. Sebenarnya dah ada. Rahsia kekayaan kita semua dah ada kan. Kalau tak dekat dunia tu, dekat sana lah. Jadi kita buatlah solat istihara, minta petunjuk apa sebenarnya laluan kekayaan kita, di mana laluan kekayaan kita, apa benda perniagaan yang kita kena buat untuk dapatkan kekayaan tu. So hati saya terjentik. Hati saya terjentik bila dengar 6 kali 6 kali Datuk Nazri baca rahsia, guru saya global Datuk Nazihan sebenarnya kan. Kali ke-6 saya dengar iklan dia, kali ke-6 tau dekat Sina tu baru hati saya terjentik.
Dan saya pun dengan suami saya, dengan anak saya pergi seminar dia yang bersesak sampai duduk-duduk bawah tu, saya pergi. Lepas tu saya sambunglah ke kelas advance dia. Itulah titik permulaan dalam dunia saham, daripada yang orang kata buta kayu, tak tahu apa-apa, daripada tak minat tu kan, akhirnya tak sangka, tak sangka, mungkin itulah yang laluan yang Allah tunjukkan, yang suami dah hin lama dah join saham, tapi saya tak nak. Dia dah hin lama sebenarnya, petunjuk tu dah ada kat dia dah hin dah pun. Saya yang mungkin tak perasan kan. Jadi lama-lama tu sampai bila kita buat trade tu semuanya flow dia cantik je kan. Cuma tersilap pilih guru tu adat lah, kan itu sikit je lah ujian orang nak bagi kan. Tapi lepas tu saya seronok lah, tak adalah kata teruk sangat lah saham ni macam yang saya sangka kan. Boleh trade saham ni best sangat kan, dan saya pun tak adalah hari-hari nak kejap-kejap nak tengok, kejap-kejap nak tengok kan. Kita pun ada kerja kita sendiri kan. Saya akan tengok waktu pagi saham dibuka, lepas tu time lunch, kadang saham nak tutup ataupun kadang-kadang terlepas juga malam. Biasanya petang dengan malam saya akan buat kajian lah. Kadang-kadang petang, kadang-kadang malam. Macam tu. Jadi seronok lah, taklah teruk. Betul? Alright, so saya nak paparkan juga satu lagi posting berkenaan dengan banyaknya, stop. Ajak anak puan, kira hasut lah kalau kita cakap, hasut. Anak puan terlibat dalam pasaran saham, anak sulung saya dapat tahu anak sulung. Boleh juga mainkan di screen, team. Puan ajak anak puan pergi M+ tak silap saya untuk buka akaun CDS. So sebenarnya puan macam mana yang membuatkan puan nak ajak anak puan sekali tu untuk main saham? Apa seronoknya saham sebenarnya yang puan buatkan puan nak, orang kata train anak puan sementara semester break ni, yang membuatkan puan nak dedahkan ilmu saham ni untuk beliau sendiri? Apa seronoknya saham? Dia sebenarnya masa balik semester break dia tu panjang kan. Hari tu dia kata dia nak kerja. Sementara menunggu semester break dia yang panjang tu, dia bosan duduk rumah, dia nak kerja. Tapi masa tu masa PKP, siapa nak ambil kerja? Orang semua kurung kat rumah kan. Lepas tu dia yang sendiri terbuka hati. Macam best dia tengok mama buat saham ni. Dia kata dia nak ajarlah dia. Saya kata saya tak nak ajar, mama tak pandai macam nak ajar. Tengok video Tuan Malik, Tuan Nizam ni satu-satu. Tengok dulu, tengok sampai habis, jangan skip. Dia pun go through lah satu persatu. Dia pergi dekat KSM, dia habiskan, lepas tu dia pergi dekat PSN. Dia kata, dia kata senangnya, dia kata. Dan daripada situlah. Saya tak adalah menghasut-hasut dia sebab saya benda macam ni dia sendiri. Benda-benda macam ni kita tak boleh paksa Wani. Dia tengah belajar. Satu lagi saya fikir dia tengah belajar, baru masuk sentri. Saya tak nak ganggu dia, dia tengah belajar, fokus pada study dia kan. Biarlah dengan kerelaan hati dia sendiri. Bila dia sendiri yang buka mulut, baru saya bagi jalan kan. Sebab ini lagi juga amazing ni. Nanti saya nak tanya sendirilah dengan Yasmin. Ada siap portfolio. Tapi nanti kita berehat dulu. Nanti kita panggil Yasmin. Saya nak tanya sendiri dengan dia. Betul tak apa yang puan cakap? Ke puan yang takut komplot ya. Okey. Boleh komen di ruangan komen. Kalau anda nak, kalau cukup, kalau ramai komen nak, kita panggil Yasmin sekali. Make sure dia ada dekat rumah. Dan kita tanya sendiri soalan dekat dia. Apa yang membuatkan dia sendiri, Yasmin ni muda lagi, dia pun berminat dalam saham, okey? Tapi sekejap lagi, kita bagi iklan dulu, sebentar lagi naik iklan, kita terus panggil Yasmin, okey? So kita beriklan dulu, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, okey? Silakan iklan. Pastian saya rasa saya kena attend dekat satu kelas and saya rasa saya dapat apa yang saya nak kat sini. Bagi pandangan saya, sebab saya pernah pergi kelas sebelum ni, sangat preview sebab mungkin free kan. Pandangan saya kelas ni sangat technical, tapi bagi saya ini adalah bukan preview. Saya perlukan
coach untuk ajar saya macam mana nak buka CDS account, nak beli, nak jual. So bagi saya kelas ni bukan setakat preview, saya lebih dari apa yang saya expect. Macam Fiza dia kasi perfect lah, dia kasi step by step, detail-detail macam mana daripada A ke Z. Jadi kat situ beza sikit ada dengan program yang saya pernah pergi sini. Sebelum ni saya memang nak belajar pasal saham, tapi cari-cari kat Google lah kan. Cari kat Google ni macam-macam information ada. Untuk kepastian saya rasa saya kena attend kat satu kelas and saya rasa saya dapat apa yang saya nak kat sini. Betul lah apa dia cakap, straightforward and hit the point, apa yang kita dapat. Clear. Saya nampak Tuan Nizam ni penting kepada isi lah. Saya memang ada follow dia dekat YouTube, dekat Facebook sebab dia cakap dengan jelas, selalu buat live, selalu pergi jelas lah. Ingatkan benda yang basic punya dia ajar, kadang-kadang bukan yang boleh dapat dengan free. Cara penyampaian sangat bagus. Senang lah untuk kita faham. Macam kita tengok secara kasar benda tu nampak susah, tapi bila kita dah diajar macam tu nampak macam oh simple je sebenarnya. Ikut perkembangan pasal saham ni, tapi macam memang tak boleh go langsung, tak faham langsung. Nak tak nak kena ambil langkah untuk pergi kelas. Kalau macam yang lain tu memang sangat, dia macam expect kita dah tahu benda lah. So, macam kita yang memang tak ada basic apa ni memang tak boleh buat apa lah, memang tengok je lah benda tu. Macam betul ke Tuan Nizam ni belajar farmasi, macam dia tahu buat saham kan, macam tu lah. So bila dah masuk ni rasa macam oh okay, make sense lah apa yang dia cakap. Sebab mak saya pun buat saham juga. Saya macam rasa oh okay, betul lah ni, legit. Dan saya dah join yang expert, dah daftar lah. So akan join dia punya kelas expert saham. Basically, I come here like zero. So I got nothing knowledge there, literally zero. So it was like superb lah. Sebab something like you don't expect you can get that. And the way like Tuan Nizam ajar tu really simple and really suit for the newbie like me. The best part that for the activities is when you know how to read the chart. Sebelum ni kita tengok chart tu macam ya Allah susahnya kan. But then if you learn it, you feel like it's very simple. Sebelum kita datang ni kita tahu apa yang kita perlu tengok dan apa yang perlu kita tak perlu tengok. Yang penting saja kita tahu. Program pada hari ini baguslah, memberi pendedahan awal pada saya untuk pergi dan mendalami lebih jauh lagi pasal pasaran saham ni. So I think it's really important for orang muda macam kita ni. So why not? We don't have nothing to do. So this is the way we can make income. I told you that literally is zero knowledge. When I come here, so I got the basic and really I do understand when people start talking about saham or everything. I can say that I understand that. It's not just one day to learn. So that's why I need more days to learn. Yeah. Kepada yang di luar sana, silalah join Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery the best. Newbie Saham Mastery crap. Newbie Saham Mastery terbaik. Okey, kita bersiaran semula di Facebook page Nizam Malik dan juga di YouTube channel Saham Mastery bersama dengan saya Wani Tim Saham Mastery dalam segmen Saham Mastermind Session. So dalam segmen eksklusif ini kami di Saham Mastery datangkan tetamu-tetamu yang cukup special yang orang kata kita panggil mereka sebagai seorang trader yang berjaya tapi bermula daripada newbie, zero knowledge dan sekarang kini dah buat lebih kurang 4 angka, 5 angka profit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Kita nak anda didedahkan dengan journey mereka, perkongsian mereka, tips mereka, bagaimana mereka boleh berjaya, bagaimana mereka bermula dan sebagainya. Alright, jadi kepada anda yang sedang menonton secara live, stay saja, jangan ke mana-mana kerana untuk segmen akhir-akhir ni, segmen ni sangat eksklusif di mana saya bawakan, bukan saya bawakan, Puan Rina pun saya bawakan puteri beliau, puteri sulung beliau. Saya tak pasti puteri ke macam adik ni. Puteri sulung beliau, namanya Yasmin. Hai Yasmin, dapat dengar suara saya? Dengar. Lambai dekat kamera. Hai. Okey Yasmin, Yasmin boleh perkenalkan diri dulu, mungkin study dekat mana, umur berapa, betul ke anak kepada Puan Rina Rosli ke adik? Macam tu. Okey, nama saya Yasmin Hana binti Abbas, saya berumur 19 tahun. Sekarang saya study dekat UiTM Dungul. Ya, saya memang anak Puan Rina.
Oh, kiranya sekarang ni baru masuk belajar lah, terus kena PKP macam tu. Bulan 10 ni online lagi. Oh, kiranya baru masuk belajar bulan berapa hari tu? Baru masuk belajar bulan 7 2019. So sekarang ni Yasmin sekarang dah start trade saham ke atau masih baru belajar lagi? Dah start dah, tapi yang murah-murah lagi lah. Wah, jealous je saya. Sebab saya dulu umur 19 tahun, saya ingat lagi hingus pun tak lap lagi. Ini Yasmin dah jadi trader macam mana ni? Jadi saya percaya ramai lagi yang tengah menonton sekarang ni, yang anak-anak muda yang takut nak terlibat saham, come on lah. Yasmin perempuan kot, 19 tahun dah terlibat dalam saham. Okay, sebenarnya rugi tu biasa Yasmin, awal-awal kan, tetapi yang biasanya Yasmin dah bina pengalaman tau. Bina pengalaman yang mahal. Orang lain dah umur 54 baru nak main saham. Yasmin sangat bertuah sebenarnya saya rasa. Sangat beruntung. Umur 19 dah didedahkan dengan ilmu-ilmu saham, which is amazing. Nanti dah umur 24, 25 Yasmin dah keluar universiti silat-silat jadi full time trader juga. Okay. So kalau boleh tengok dekat screen, Yasmin dah buat account M Plus dan sebagainya. Saya nak tanya soalan lah tadi, Mama panggil Mama, betul? Mama. Yasmin sendiri yang tengok video dan Yasmin kata mudah faham, senang. Betul ke Yasmin yang go through modul tu bukan Mama yang suruh? Macam mana Yasmin? Okay. Mula-mula Mama just guide je lah, so dia bagi saya buka FB dia. So memang saya tengok modul tu satu persatu. So daripada KSM, lepas tu PSM. So memang habiskan semua modul tu lah, sebab kalau tak tengok tak faham kan. Tapi actually benda yang Tuan Nizam tu aja memang senang nak faham. Tak adalah susah sangat, sebab mula-mula saya ingat pun macam saham tu macam susah. So bila dah tengok sendiri modul-modul tu kan, so macam tak adalah susah mana pun, boleh je ikut macam tu. So kiranya first time Yasmin tahu pasal saham ni daripada mana? Daripada Mama ke atau memang dah tahu lama? Daripada Mama. Asalnya daripada Mama lah. Mama yang jalan dulu kan. Lepas tu itulah dia why not you try kan, macam sebab sekarang kan asalnya saya memang nak kerja part time masa cuti SEM. So macam PKP pula kan. So why not lah kita try kan, benda di ujung jari je kan, senang. So tak adalah macam kita penat-penat badan kan nak kerja. So apa bestnya saham bagi Yasmin? Since Yasmin pun betul baru je terlibat, so apa bestnya saham? Patutnya Yasmin kerja ni, mungkin sekarang tengah kerja. So bila Yasmin dah terlibat saham ni, apa bagi Yasmin bestnya saham ni? Okay, bestnya saham ni sebab kita tak payah nak susah. Okay lah, memanglah kita kena belajar lah kan, sebab kalau tak belajar kita tak tahu. So yang senangnya sebab kita tak payah nak penat-penat badan, so benda semua di ujung jari je. So senang lah. So duduk rumah kat mana-mana pun boleh je belajar. Okay, di belakang tabir ada sediakan satu posting berkenaan dengan Yasmin, tak silap saya, tentang PTPTN. Kalau boleh tim di belakang tabir boleh paparkan di screen, kita boleh korek sedikit lah tentang posting ni. Betul? Berkenaan dengan statement ini, mungkin Puan Rina dan juga Yasmin pun boleh bagi pendapat berkenaan posting daripada Puan Rina berkenaan dah 6 tahun terlepas bayar PTPTN, personal shopper kongsi update terkini masih berbaki 35,000 sama macam pinjam duit orang. So posting ni nanti anda pun boleh follow sendiri Puan Rina punya Facebook. Banyak perkongsian dan semangat yang beliau sharekan di personal Facebook beliau. So Puan Rina ataupun Yasmin boleh sharekan sedikit orang kata ulasan lah daripada posting Puan Rina berkenaan dengan posting ni. Yang tu kisah anak muda muflis di usia muda, itu sebenarnya saya nak highlightkan kenapa itu terjadi. Dia bermula daripada pinjaman PTPTN, lepas tu nanti kita bila dah kerja kita nak beli kereta, top up lagi, dah kita bertindan dengan loan kereta, lepas tu nak kahwin, kita akan buat, ada yang akan buat personal loan, lepas tu bila dah kahwin nak beli rumah pula kan. Jadi dia bertopak-topak, dia bertindan-tindan. PTPTN tak habis lagi tapi hutang kita bertindan.
Bagi saya PTPTN ni hanya pada mereka yang betul-betul datang daripada golongan yang susah kan. Kan benda ni sensitif kan, saya pun tak berani sangat nak ulas lebih lanjut, tapi yalah sebagai guideline kita sebagai orang tua kan, kalau kita tak mampu memberi kekayaan pada anak, jangan miskinkan mereka. Maksud saya, kalau kita ni seorang ibu yang orang kata mampu makan dekat luar tempat, orang kata restoran mewah setiap bulan, mampu pakai orang kata handphone yang mewah, lifestyle hidup yang mewah kan, saya rasa tak perlu buat pinjaman. Bagi saya UiTM ni bukanlah mahal sangat yuran dia kan, 6 bulan sekali kita bayar, bukan je setiap bulan. Jadi bagi saya kesian lah kan anak-anak kan, sebab saya pun bukan dari golongan yang kaya raya kan, tapi saya mengamalkan ilmu, mengamalkan jimat cermat kan. Orang kata sindir-sindir saya macam kawan-kawan sindir saya, OOTD pakai baju yang sama je kan. Saya tak apa ya, saya nak beli baju setiap bulan baju yang sama, sedangkan saya hantar anak, ambil anak dan jadi super trader dekat rumah. Untuk apa saya nak tukar handbag baru selalu, kasut baru selalu, untuk apa kan. Itu semua pembaziran. Duit tu boleh kumpulkan untuk anak kita kan. Anak kita belajar tanpa perlu buat pinjaman. Itu terpulang pada masing-masing lah, sebab depend pada kos yang diambil kan. Ada kos yang mahal yang terpaksa membuat pinjaman. Kalau setakat kos management ni saya tak perlu. Kalau bagi ibu bapa yang boleh mengumpul dan tak adalah kerap nak online shopping kan, online shopping. Jadi benda-benda tu pelaburan bukan orang kata duit yang kita saja buang kan, sepatutnya boleh kumpul untuk anak-anak belajar di itu. Orang kata itu pendapat saya lah. Itu pendapat saya pada orang kata parents lah. Macam saya kata tadi, kalau kita tak mampu nak beri kekayaan pada anak, jangan miskinkan dengan mereka dengan buatan kita sendiri sebagai ibu bapa. Nasihat tu, nasihat bukan sekadar untuk trader saham tetapi nasihat untuk anda semua mungkin ibu bapa di luar sana. Ini dah lari topik dah ni, dah lari topik ni Wani. Sebab tim sama sih saya suruh main. Oh ya ke? Alamak. Kena kecam kan. Kita strong woman. Macam tu pula. Kecam kan, viral kan. Habislah. Nanti Puan dengan Yasmin pun boleh juga orang kata scroll komen, memang banyak bagi kata-kata semangat, especially-nya untuk Yasmin sebenarnya yang masih muda, yang orang kata sangat terinspirasikan juga dengan Yasmin yang masih muda, semangat, sedut ilmu daripada mak. Tadi saya ada dapat juga baca, nanti banyaknya boleh juga. Itulah, semua orang amazed dengan Yasmin juga. Okay, so Yasmin, pencapaian Yasmin sekarang macam mana? Dah start trade? Dah berapa kali trade? Mungkin dah pernah rugi ke? Dah pernah untung ke? Saya baru just start. First counter yang saya beli P-Trans. Second Kanga. So yang P-Trans tu saya belum ada profit lagi sebab saya tengah hold lagi. So dia macam belum masa sesuai untuk jual. Lepas tu Kanga pun macam tu. Itu kaji sendiri ke sebab mak yang suruh beli? Tak kaji sendiri. Ada trading plan sendiri. Itu bagus tu. Itu memang bagus. Nanti Yasmin lama-lama Yasmin pengalaman, Yasmin pun boleh fight lah dengan mama kat sebelah tu. Silat-silat Yasmin punya lagi. Dia sekarang dah bergaduh dah sekarang. Dah sekarang ni Yasmin. Dia dah lawan Tokey. Oh, dah lawan Tokey. Tak apa. Yasmin ni memang peluang Yasmin cerah. Panjang lagi sebenarnya Yasmin. Yasmin boleh jadi full time trader ataupun jadi trader yang berjaya sebabkan bina pengalaman dari awal ni, which is good lah sebenarnya sebab ramai anak muda tak manfaatkan waktu-waktu macam ni. Ramai orang duduk sibuk main TikTok lagi. 24 jam main TikTok. Tapi Yasmin dia gunakan manfaat dia, double-doublekan duit dia. Memang amazed lah. Saya memang amazed dengan Yasmin. Orang lain dapat duit PTPTN, habiskan duit PTPTN. Tapi Yasmin ni dalam usia yang masih muda, fikir, orang kata dah fikir macam mana nak jana pendapatan, dan which is good lah. Anak muda macam ni lah, kualiti yang terbaik. Okay, so saya nak ajukan soalan ni datang daripada penonton semua. Kalau boleh pilih soalan, Puan Rina dan juga mungkin Yasmin pun boleh jawab yang mana-mana. Okay, so apa kata kita pilih satu soalan? Bukan satu lah, banyak soalan saya nak pilih, tapi saya nak cari yang manakah yang terbaik untuk saya tanyakan soalan. Boleh juga tim Saham Masri bantu untuk pick soalan yang kalau boleh soalan mahal-mahal sikit. Okay.
Ada juga komen ni, saya sampuk sikit. Haikal Zainal, mula-mula saya ingat Yasmin adik-beradik Puan sebab Puan nampak muda. Hai. Okay. Hebat Puan and Yasmin. Okay, terbaik. Alright, so ada soalan anda? Saya pasti Puan Rina pun kenal dengan Tuan Fauzi. Betul tak Puan Rina? Kenal? Okay. Kenal? Tuan Fauzi ni pun dalam circle PSM. So dia tanya soalan. Dia boleh tanya soalan secara live ni. Apa nasihat Puan Rina kepada mereka-mereka yang belajar dengan ramai sifu yang kononnya akan cepat pandai dan cepat buat profit? Perlu ke macam tu? Perlu ke belajar dengan ramai-ramai? Jangan, cukup satu cikgu je. Kalau dah dalam proses mencari tu mungkin kita akan tersilap-tersilap, tapi bila dah jumpa tu, peganglah satu guru tu. Jangan lompat-lompat. Kita memang tak akan buat. Nanti kita jadi pening sendiri. Kan? Sebab setiap guru tu macam saya kata tadi, dia akan ajar takkan sama. Jadi bila dah dapat tu pegang pada satu. Jadi perjalanan tu nanti akan jadi cantik je. Pening lah kepala guru kat mana, nanti pening, masa tak nak ikut. Nanti confuse, pening, lalas tak jadi apa pun. Kan? Betul. So Puan Rina pun dah ada pengalaman. Ada juga soalan lagi. Wah, banyak pula kalau soalan part Puan Rina ni ya. Semua suka pula dengan story Puan Rina. Okay. Soalan saya dia tanya, kalau tidak keberatan untuk sharing, berapa kaunter yang Puan Rina open position dalam satu-satu masa? Dan berapa lama sesuatu kaunter tempoh menunggu untuk take profit? Ni soalan betul-betul nak tahu pasal profit ni. Saya follow bulat-bulat apa yang Tuan Nizam cakap. Nasihat Tuan Nizam tu memang saya follow bulat-bulat. Dia kata jangan. Dia kata buat. Counter, biasanya saya akan trade satu counter, saya akan fokus. Kalau banyak pun 2 je lah. Tapi biasanya saya akan fokus pada satu-satu counter dulu lah. Macam counter Caribs tu saya bawa 2 bulan lah. Sama lah dengan ada satu tadi top glove tu kan, pun sama, lama juga pun tu. So tak ada banyak-banyak konten. Nanti pening nak menjaga kaunter ternakan kan, susah nak jaga kaunter ternakan banyak-banyak ni. Leceh. Betul, nak pegang satu pun susah. Jadi Puan Rina kata dengar. Jagalah kaunter ternakan tu, jangan banyak-banyak kan. 2 cukup, paling banyak 2 cukup. Tapi kalau nak tenang satu je lah. Ini bukan sekadar jawapan tetapi juga sebagai nasihat. Nasihat daripada seorang trader, jangan pegang banyak-banyak counter, okey? So satu lagi soalan daripada Puan Nurtipah. Dia tanya, cukup ke untuk seorang newbie dengan hanya menonton video Tuan Nizam di YouTube untuk mulakan trade di bursa? Apa pendapat Puan? Saya tak tonton YouTube. Saya tengok YouTube tu hanya sekadar tambahan. Saya belajar melalui video KSM Asas yang saya cakap tadi, Tadika, dengan PSM. Sebenarnya dah cukup, sangat-sangat cukup. Sangat-sangat lengkap. Kalau kita tak boleh trade, itu saya tak tahu nak cakap apa. Mungkin kita tak fokus. Tapi sebenarnya sangat boleh. Sebab macam contoh macam anak saya pun boleh. Dia lagi tak terdedah dengan saham pun boleh. Cukup sangat. Kalau soalan tu sejak cukup sangat, lengkap sangat. Cuma kena rajin lah. Tambah lagi dengan WFL, tambah lagi kalau ada masa cuba laluangkan WFL. Tambah lagi dengan dengar dia punya weekly counter yang pagi-pagi pukul 9.30 tu review counter. Jangan terus langkah pergi tengok YouTube tu, memang kita tak faham sebab YouTube tu dia cerita sikit sana sikit sini, dia dah bercampur jadi rojak. Okey. Pergi masuk dekat KSM, lepas tu masuk dekat PSM. Confirm pandai trade. Confirm. Bagi jaminan ni kalau confirm. Kalau tak pandai, hilau lah jawabnya. Kalau tak pandai, wang anda akan dikembalikan. Alright. So sebenarnya ramai yang puji Puan dan juga Yasmin sebenarnya sebab family kan, family. Orang kata kalau duduk makan boleh borak-borak saham kan, ada juga geng. Betul tak? Alright, so pendedahan awal tu which is good lah. Okay, jadi apa kata-kata sebelum kita mengakhiri, kita pun dah jawab soalan. So apa kata-kata buat Puan kepada newbie saham di luar sana yang mungkin sekarang ni tengah struggle? Yasmin pun boleh juga bagi kata-kata Yasmin untuk newbie saham yang sekarang ni
tak tahu nak buat apa, ataupun orang ramai di luar sana ni tak tahu macam mana nak jana pendapatan yang tengah struggle dalam pendapatan mereka. Apa pendapat Yasmin? Okey lah, ni kalau macam sebaya dengan saya, so saya why not kalau kita kena beranikan, kita cuba beranikan diri kita untuk buat sesuatu yang macam baru lah. Sebab saya pun tak terfikir nak masuk saham ni kan. So sebab why not mesti kita cuba benda yang boleh mendatangkan keuntungan dengan manfaat pada kita. Sebab one day pun kita tak tahu apa jadi pada masa depan kita kan. So at least kalau macam tak ada kerja ke apa ke, so at least ada platform tu lah. Sebab macam tak salah pun kita belajar benda yang baik kan. Sebab kita, orang kata lah, sebab sampai bila pun kita tak akan pernah berhenti belajar kan. So itulah. Okay, so apa kata-kata terakhir buat Puan Rina untuk newbie saham ataupun mereka yang masih struggle dalam pasaran saham di luar sana? At least bagi 3 tips lah, apa yang boleh membuatkan mereka boleh berjaya juga. Silakan. Pegang pada satu guru, bersabarlah dalam proses belajar, bersabar dalam trade saham. Lepas tu jaga perhubungan dengan Allah lah. Sebab dia yang memberi kan. Suka tak suka, kita kena buat juga. Lepas tu fokuslah disiplin macam buat kajian saham kan. Kajian saham tu time kita nak trade, kita memang kena buat lah. Dan kita tak akan berhenti belajar. Belajar ilmu trade saham ni dia tak habis setakat di sini. Dia akan ada lagi. Dan yang terakhir dari saya, satu kata-kata keramat yang saya pegang sejak dari dulu lagi, kita tak perlu sempurna untuk bermula, tapi kita perlu bermula untuk sempurna. Wah, saya suka kata-kata tu. Itu untuk diri saya sebenarnya. Okay, so nanti Puan pun boleh tulis balik lah kata-kata dekat Facebook tu, saya nak share. Alright, okay. Okay, sebenarnya masa dah 1 jam kita bersiaran ni. Saya sebenarnya tak puas lagi nak bercakap. Banyak lagi sebenarnya saya nak tanya Tapi saya harap mungkin satu hari nanti bila COVID ni dah habis, kita dapat juga mungkin satu hari nanti, bukan Puan saja, dengan Yasmin sekali, kita dapat bertetap mata untuk kita kenal dengan semua tim Saham Masri. Banyak lagi saya nak tahu, banyak lagi yang saya nak korek sebenarnya. Okay, dan terima kasih sebenarnya masa yang Puan dan juga Yasmin sudi untuk luangkan masa bersama dengan kita 1 jam ni, berkongsikan pengalaman, berkongsikan journey, macam-macam lah. Saya sebenarnya speechless. Banyak sangat saya belajar ni. Tak sempat saya nak menulis. Taklah, ni ada orang yang lebih hebat lagi. Kami ni biasa-biasa je. Ada yang lebih hebat lagi. Macam tu. Because of perkongsian daripada Yasmin dan juga Puan Rina ni sebenarnya banyak manfaat. Tak apa, nanti kita akan tengok balik semula sama-sama. Kita catat. Macam Puan Rina cakap, first tu dia tengok surface. Dia ada flow lah. Alright, so saya harap anda pun macam tu, dapat manfaat daripada perkongsian daripada Puan Rina dan juga Yasmin sendiri yang sangat muda. Mungkin ada ramai sangat orang di luar sana yang tak tahu, masih tercari-carikan kat mana nak bermula. So boleh contoh Yasmin, anak muda yang sangat positif, bagi saya sangat berjiwa besar, sangat amazed. Dan juga Puan Rina sendiri, saya sebenarnya amazed dengan anda berdua, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada sesi hari ini dalam Saham Mastermind Session. Okay, boleh say bye dekat kamera sebelum saya hantar pulang. Terima kasih Wani kerana sudi jemput saya, dan saya mohon maaf ada salah silap atas kata-kata saya. Mungkin ada yang terguris, ada orang yang terguris dengan pandangan saya, mungkin ada sebahagian daripada pandangan saya yang orang tak setuju. Jadi saya mohon maaf, tak ada niat di hati saya nak mengguris perasaan, hanya sekadar pandangan. Okey, terima kasih Wani dan Tuan Malik dan semua tim Saham Masri dan semua yang menonton. Terima kasih kerana sudi Wani. Okay, bye. Boleh bye dekat kamera. Bye. Alright, so itulah dia kisah inspirasi daripada Puan Rina Rosli plus Yasmin, merupakan puteri sulung beliau. So Saham Mastermind Session untuk episod hari ini terhenti
pada waktu ini kerana masa begitu mencemburui kita. Saya sendiri pun tak puas sebenarnya nak bertanyakan banyak lagi sebenarnya soalan, namun apakah daya, masa betul-betul mencemburui kita. Jadi kalau anda rasakan perkongsian ini bermanfaat, anda boleh tonton sekali lagi atau make sure anda klik share ataupun mention rakan-rakan anda untuk memberi perkongsian ini manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Mungkin mereka tak tahu, tak dapat notification dan sebagainya. Tapi dengan cara anda bantu saya klik share, mention rakan-rakan anda, mereka pun dapat manfaat daripada perkongsian ini. Dan sebenarnya saya nak anda jadikan Puan Rina Rosli ni dan juga Yasmin sendiri sebagai contoh. Okey, saya nampak apa yang saya boleh nampak daripada Puan Rina dan juga kisah Yasmin ni berbeza. Okey, mungkin daripada segi Yasmin, seorang anak muda yang memang tak tahu langsung pasal saham, bukanlah di train, bukanlah dipaksa atau apa, tetapi dengan orang kata disebabkan situasi sekarang dan beliau sendiri tereksiden tonton modul KSM, video daripada modul KSM yang membuatkan beliau membuka mata dan nampak penyampaian dan perkongsian daripada modul KSM ini mudah faham, yang membuatkan beliau sekarang pun alhamdulillah dah start trade. Mungkin pengalaman beliau masih lagi baru kan, jadi kita berikan Yasmin pendedahan which is good kerana bila muda-muda ni dah diberi pendedahan, lama-lama nanti dia pun boleh jadi orang kata star lah dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Dan saya nak anda contoh juga Puan Rina Rosli ni, apa yang boleh saya nampak bukan saja daripada this segment, saya pun nampak di posting beliau di grup PSM sendiri. Beliau ni seorang yang sangat committed. Beliau ni seorang yang sangat fokus dengan apa yang beliau buat, yang membuatkan beliau ni berjaya dalam masa yang singkat. Okay? Kalau kita tengok Puan Rina Rosli ni baru saja bermula, tetapi sekarang dah boleh buat 4 angka profit dan beliau sangat positif. Kenapa beliau boleh jadi macam tu? Mungkin sebab pengalaman beliau yang banyak kali salah terpilih mentor, mungkin pengalaman beliau sebelum ni yang pernah rugi dan sebagainya, yang membuatkan sekarang ni bila beliau betul-betul ready dalam pasaran saham Bursa Malaysia, yang menjadikan beliau boleh berjaya dalam masa yang singkat. So pengalaman sebenarnya merupakan kunci untuk anda berjaya selain daripada fokus anda, committed anda. Okay? Jadi saya pun harap anda pun jadikan sesi saham mastermind session ni sebagai satu inspirasi, sesuailah dengan kita punya tagline which is cetusan inspirasi newbie saham. Okay? Siapa kata newbie saham tak boleh berjaya? Siapa kata nak berjaya dalam trade saham, nak berjaya dalam aktiviti trade saham ni memerlukan masa yang lama, perlukan masa yang panjang? Siapa kata macam tu? Okay? So it's all about your commitment, it's all about your excitement. Macam mana anda excited, macam mana anda fokus nak mendalami ilmu saham, itulah menjadikan siapa diri anda. Okay? Jadi kalau anda ada apa-apa soalan ataupun apa-apa perkongsian yang anda nak sharekan, boleh juga komen-komen di ruangan komen. Kalau ada learning point yang anda belajar daripada Yasmin, daripada Puan Rina sendiri, boleh komen di ruangan komen. Okay, saya sendiri akan go through semula dengan komen-komen anda because of saya sangat meminati segmen saham mastermind session kerana kita datangkan mereka yang dari newbie sebenarnya, daripada newbie saham, zero knowledge, tak tahu pasal saham, dan follow the journey, follow the process sampai beliau sekarang dah jadi seorang trader yang berjaya, dah buat 4 angka. Sekarang ni mungkin saya interview Puan Rina, mana tahu nanti saya interview Yasmin pula yang berusia 19 tahun sekarang, nanti kita interview dia, mungkin beliau nanti dah buat 4 angka juga, 5 angka profit juga, who knows, alright? So itu yang saya nak beritahu anda, segmen saham mastermind session ni bukanlah segmen yang biasa-biasa. Segmen ini dapat memberi cetusan inspirasi untuk anda yang newbie saham yang mungkin rasa saham ni susah dan sebagainya. So harap dapat memberi manfaat kepada anda. Alright? So jadi jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi dalam sesi saham mastermind session di hari-hari yang datang. Ramai lagi yang kita nak jemput untuk bantu anda yang mungkin struggle. Setiap daripada mereka ni latar belakang yang berbeza-beza dan juga story yang berbeza-beza. Speechless saya sampai
belit-belit lah because of saya sendiri sangat amazed dengan story mereka berdua ini, okay? Jadi kalau anda juga rasa sama macam saya, boleh komen di ruangan komen. Adakah anda suka segmen ini? Kalau anda suka, kita akan berikan lagi segmen-segmen ini, kita akan jemput lebih ramai lagi tetamu-tetamu pada episod lain hari, alright? So itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk klik like di Nizam Malik page, see first, dan juga jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube channel Saham Mastery kerana banyak perkongsian daripada Tuan Nizam Malik sendiri, daripada tim Saham Mastery di semua social media platform kita. Join Telegram channel kita, klik like di Saham Mastery on Instagram dan sebagainya. Okay, make sure follow kami di semua social media platform kami. Teruskan komen-komen anda. Kalau anda suka, ramai yang komen suka, kita akan adakan lagi sesi Saham Mastermind Session dengan peserta, dengan tetamu jemputan kita lebih ramai lagi, okey? So, itu sahaja daripada saya. Saya undurkan diri dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Wani dari tim Saham Mastery. Assalamualaikum. Bye-bye.